Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa fara'ihi wa sahibul musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf wa usulihi wa fara'ihi Syaikhulillah al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sihat. Pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada malam 2 Muharram 1445 Hijriah. Kita sudah masuk pada tahun baru Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita, peluang untuk kita memperbetulkan kesalahan kita, kesilapan kita, sama ada yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkait dengan manusia. Mudah-mudahan kesempatan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah taala sekalian, bagi meneruskan program di masjid ini, itulah kuliah maghrib, amba sebagai pengganti kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh ustaz lain. Ini malam ni sukalah mau nak baca berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Barun Mazi jilid yang ke-8. Itu pada babun ma jaa fis sabri 'alal bala'i. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sabar di atas bala. Kita kalau bunyi bala, kita bunyi kasar. Oh, kena bala dah. Kawan tu kena bala dah. Ya, kapun tu kena bala dah. Bagi kita apabila bunyi bala tu tadi suatu musibah yang disebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila dia tu tadi melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tetapi apa yang nak disebut di sini bukan hak tu. Apa yang nak disebut di sini ialah bala, di sini ialah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan, kepayahan, penyakit, kemalangan, sama ada kemalangan itu tadi tertimpa kepada kita, isteri kita ataupun anak kita, adik-beradik kita, waris-waris kita. Semua itu tadi menyebabkan hati kita tu tadi jadi sempit. Semua kepayahan, kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa sahaja bentuk,
ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dada kita jadi sempit, menyebabkan kita rasa gelisah, menyebabkan kita jadi tak tahu nak buat mana. Itu suatu perkara yang biasa. Kata pengarang kitab ni, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sabar atas bala itu satu perkara yang penting atas tiap-tiap orang, melainkan orang yang kuat iman dan yakinnya kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang biasa, orang kelas awam, peringkat awam, apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu penting untuk dia sabar. Terlalu penting untuk dia sabar di atas ujian tersebut. Bagi orang yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang benar-benar iman yang sempurna, ujian yang dikenakan kepada dia tu tadi, bukan dia tidak perlu sabar, tetapi bagi mereka ni tadi, mereka sentiasa bersedia menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, sentiasa membuat persiapan bagi menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana budak sekolah setiap tahun, selain daripada pelajar tepat 5 setiap tahun mereka akan menghadapi peperiksaan. Peperiksaan paling tidak 2 kali setahun, paling kurang ataupun 4 kali setahun. Pelajar ini tadi, oleh kerana mereka tahu dah, kalau sebelum pada ni pengajian biasa, kalau bermula dengan bulan 1, bulan 3 tu tadi akan ada ujian. Pada awal bulan 5 akan ada peperiksaan penggal pertama. Bulan 8 akan ada ujian kali kedua. Dan pada awal bulan 11 akan ada peperiksaan penggal akhir. Oleh kerana mereka sudah tahu dah peperiksaan akan mereka hadapi, maka mereka membuat persediaan. Bagi pelajar-pelajar yang sentiasa membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan, apabila tibanya hari peperiksaan, mereka tidak rasa gementar, mereka tidak takut, bahkan mereka rasa suka. Kenapa? Mereka sudah membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan itu tadi. Bagi mereka tidak ada masalah, kerana mereka sudah membuat persediaan. Begitulah bagi orang yang kuat imannya, orang yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi bala Allah Subhanahu wa taala, bagi menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ujian itu besar, kecil, berat, ringan. Apabila datangnya ujian tersebut, bagi mereka tidak ada suatu kepayahan untuk menghadapi ujian tersebut. Walaupun zahirnya kita nampak berat, walaupun zahirnya kita nampak besar, tetapi mereka ni tadi dapat menghadapinya dengan hati yang tabah. Maka jikalau seseorang itu sakit, dirinya atau anak isterinya nescaya susahlah hatinya, tiadalah ia tahu buat apa, kerana keluh kesahnya, dan tiada senang hatinya, melainkan mendatangkan rampus dan bebal dan sebagainya. Ini orang yang ia panggil apa? Kebiasaan yang berlaku di kalangan orang awam. Orang tahap awam, apabila anak sakit, ataupun dia sendiri sakit, ataupun isteri dia sakit,
Mula dia gelabah, mula dia pening, mula dia panggil apa, garu pak tak kata. Tak tahu nak mikir guana. Nak buat guana. Itu sudah menjadi suatu perkara lumrah. Demikianlah apa bala yang kena ke atas seorang yang kurang iman itu tiada sabar. Lebih-lebih lagi kalau ujian tersebut dikenakan kepada orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman ni tadi memang dia tak boleh nak sabar. Tak boleh nak sabar. Sebagai contoh, anak dia gendol dengan anak kawan ni, menyebabkan accident. Anak dia termasuk ia panggil terpaksa masuk ICU. Maka dia maki hamu, dia sumpah kepada anak kawan ni kerana gendol anak dia, menyebabkan kemalangan gini-gini. Kenapa? Kerana iman dia lemah. Dia tak ada nak mikir. Otak tak jalan. Sepatutnya ialah bagi orang yang iman dia kuat, ataupun dia panggil apa, kalau iman tidak kuat pun mikir dulu. Mikir apa dia? Rukun iman yang ke-6 itu tadi. Beriman kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlaku satu-satu perkara melainkan ianya sudah ditetapkan, ditentukan sejak azali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amo pernah buat dengan orang yang mana dia ni tadi duduk dalam keadaan berwirid, berzikir kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau naik kenderaan. Sebelum naik kenderaan, duduk atas kenderaan, perjalanan yang nak pergi, dia sapa, pahit nak kelik semula, duduk dalam keadaan berwirid, berzikir pada Allah Ta'ala. Pendek kata tak lalang. Tetapi pada hari kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa dia ni akan accident dengan kenderaan sekian-sekian pada masa sekian-sekian, pada hari sekian-sekian, tepat sekian-sekian, akhir sekali berlaku. Maka dicerita ustaz, hamba jadi menengung, dia kata. Hari tu tadi jadi tak baca apa-apa, dia kata. Pendek kata, lala lah dia kata. Kena ayatnya bahawa apabila sudah dia panggil apa, qaddarallah, sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda tu nak berlaku. Jadi kena hadap benda tu tadi. Itulah yang dikatakan kita kena sabar. Jangan kita ada serai anak kawan tu, jangan kita ada serai mak ayah kawan tu. Itulah yang dikatakan kita kena sabar. Dulu, mikir kat dulu. Nak marah pun, nak gitu, nak gini. Supaya juga ibu bapa apabila anak dia kena piak, pergi serai cikgu, tak ada apa-apa lagi, berak kata ke cikgu. Habis binatang dalam hutan, dia kata ke cikgu. Mana sabar? Sabar kat dulu. Pergi tanya bapa, kena piak bapa, kena watai bapa. Berat kau tak berat, kau tanya kat khabar dulu. Kecek mudah kat wisalah kat dulu. Jangan bakal berak. Jadi kena
kena sabar. Itulah yang dikatakan kena sabar. Tetapi bagi orang yang lemah iman, kesabaran tu tak ada. Dan jikalau seorang itu sedikit amat imannya ataupun kafir, ia selalulah berlaku membunuh diri dengan sebab sedikit bala diturunkan Allah ke atasnya, seperti yang banyak kita dengar berlakunya dalam surah Khabar dan seumpamanya. Bagi orang yang iman dia terlalu lemah ataupun dia jadi kafir dah, walaupun kita tengok dia zahir Islam tapi dia jadi kafir dah. Antaranya ialah apabila dia tak boleh nak terima berkenaan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tak beriman dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kafir. Sebab itu adalah rukun iman, perkara hak wajib. Tiba-tiba dia tidak beriman. Jadi apabila mari bala, mari ujian, tak boleh nak terima. Jadi tak peliklah kalau kita tengok seseorang itu tadi bunuh diri. Hakikat sebenarnya dia sudah tidak Islam dah. Walaupun dia waras, dia tak boleh nak terima. Maka akhir sekali jalan penyelesaian dia kata baik mati. Bagi dia mikir bahawa mati jalan penyelesaian segala masalah. Sedangkan mati ini tadi sebenarnya kita jumpa dengan masalah yang jauh lebih besar lagi. Sebab itulah kalau orang faham, walau berat setahu mana, besar setahu mana, dia tak akan bunuh diri. Kerana dia faham, kalau dia bunuh diri, mati itu tadi sebenarnya dia akan jumpa dengan masalah yang lebih besar lagi. Kenapa? Kerana tidak adanya persediaan. Kalau persediaan cukup dah, bekalan cukup dah, amalan cukup dah, cukup nak kara dah, kita nak mati pun tak apa, cukup dah. Itu pun tidak boleh bunuh diri. Bukanlah bermakna apabila amalan banyak dah, pahala banyak dah, maka boleh bunuh diri. Dah. Tapi nak ayatnya bahawa kalau Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita telah membuat persediaan, maka tidak menjadi masalah besarlah kepada kita. Tapi bagi orang yang iman yang lemah, amalan tak cukup, pahala tak cukup, dosa banyak, tiba-tiba dia bunuh diri, sebenarnya dia jumpa dengan masalah yang jauh lebih besar lagi. Matalah amba pernah dengar Ustaz Abdullah Khairi dia cerita, apabila satu orang telefon ke dia kata dia nak bunuh diri. Ustaz Abdullah kata nanti dulu. Dia tanya beberapa soalan tu tadi. Awak nak kena gini, awak sanggup dah gini. Akhir sekali, okey lah nak bunuh diri lagi. Tak sih. Kenapa? Kerana faham, sedar khabar bunuh diri itu tadi bukan jalan penyelesaian. Bunuh diri itu tadi jumpa yang masalah yang jauh lebih besar lagi. Tapi bagi orang yang terlalu lemah iman, bagi orang yang mana dia tu tadi sudah jatuh kafir, jadi tak pelik lah kalau dia tu tadi bunuh diri. Maka orang
orang ini tiada berbahagia ia di dunia dan di akhirat. Orang yang bunuh diri ni tadi sah dah. Memang dia tidak bahagia. Dunia dia tidak bahagia, akhirat lagilah tidak bahagia. Adapun orang yang mukmin, yang kuat imannya, sabar ia atas apa bala yang diturunkan Allah ke atasnya, dan berharap ia pada Tuhan akan datang kelepasannya dan kelapangan hati daripadanya, dan diintikakkannya Tuhan membanyakkan rahmat ke atasnya dan membanyakkan khair baginya, dan menerima pahala sabarnya daripada Tuhan pada hari akhirat, dan terhapus dosanya. Bagi mukmin yang kuat iman, dia boleh sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat menghadapi bala tersebut dengan sabar, dengan ia panggil apa, dengan redha, tidak mengeluh, tidak marah, tidak nyupah. Ni apabila kena sakit kau, sakit semua. Boleh lepas sakit dah, bulan ni sakit pula. Bayar jemaah tak tinggal dah. Zikir semua tapi nak boleh sakit. Itu bukan sabar lah gitu. Ya, sabar bukan gitu. Orang yang sabar ni tadi, dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itu tadi, dia akan memperolehi ketenangan. Dengan rahmat tersebut, kalau dia sakit, Allah Ta'ala akan sembuhkannya. Dengan sabar, dia dapat menghadapi bala tersebut dalam keadaan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat iman, dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat iman ni tadi, dia mengharapkan, kalaulah sebagai contoh, dia kena penyakit yang kritikal, dia mengharapkan bahawa satu hari dia akan sembuh. Ataupun paling tidak, kalau tidak sembuh pun, dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan bagi peluang kepada dia untuk meneruskan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dia panggil apa? Kalau kita dengar kisah-kisah mereka-mereka yang menghadapi Covid, baru-baru ni, kebanyakannya kalau ditidurkan tu tadi, jawab dia agak habis umur. Tetapi bagaimana satu orang ustaz ni tadi, dia ada syarikat travel yang bawa orang umrah, haji dan umrah. Abang dia ditidurkan, akhirnya meninggal. Tapi dia ditidurkan, Allah Ta'ala panjangkan umur dia. 2 kali ditidurkan, tapi Allah Ta'ala panjangkan umur. Dia kata ibarat supaya mati hidup semula. Sepanjang dia berada di hospital tu tadi, memang dia duduk dengan panggil apa, banyak berzikir, beristighfar, banyak berselawat. Dia panggil apa, selepas pada tepung hampir setahun setengah, dia terpaksa beralih-alih ke hospital. Kenapa? Kerana masalah long COVID. Kesan daripada COVID tu tadi pada paru-paru dia tu, tambah pada jantung dia tu tadi. Nah, ayatnya bahawa orang yang kuat iman,
Walaupun begitu teruk kena. Bayangkan dia ni tadi juga orang yang kuat untuk ia menyampaikan kuliah. Walaupun dalam keadaan ia panggil apa belum betul-betul sembuh, tetapi meneruskan penyampaian kuliah secara online. Duduk sebulan dua, sepatut dia menyampaikan kuliah, akhir sekali digantikan dengan orang lain. Kenapa? Terpaksa berungga pergi hospital, sesak nafas. Hampir setahun setengah. Setiap kali dipanggil apa berungga sama hospital. Kadang-kadang dia masuk hospital seminggu dua, dekat sebulan bau tubik pula. Tetapi dia dapat menghadapi ujian tersebut dengan sabar. Kenapa? Kerana iman itu tadi. Iman yang kuat, sentiasa mengharapkan pahala, sentiasa mengharapkan rahmat, sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki Allah taala dengan hambanya akan kebajikan, disegerakan baginya dera di dalam dunia ini. Maksudnya ialah Allah Ta'ala memberikan kepayahan, kesulitan, bencana, kesusahan, penyakit, kemalangan. Ini yang panggil apa? Sunnatullah, yang kita tak boleh nak mikir. Kita tak boleh nak mikir. Cuma ialah benda ni tadi dalam pepatah Melayu pada sebut, sayang isteri ditinggalkan, sayang anak dipukul-pukul. Ini dipanggil apa? Pepatah Melayu sebut. Kalau kita kira agak saya bini agak dekepit dengan bini nah. Saya anak gosok berapa timbuk. Tapi dak, Islam ajar anak laki ko puai ko umur 7 tahun suruh semaya. Umur 8 tahun bagi amaran, bagi orang tinggal semaya. Umur 9 tahun ambil hotel tu tadi, piak dinding, piak latar gepok dia. Gi semaya tu tidak kepiak hotel ni. Umur 10 tahun piak dia tu tadi kena ikut kaedah, bukan kita akad ni. Tak. Kalau kita kepik buku ni tadi, kita piak tu tak jatuh. Buku dah celah tiak kita ni, kita akad piak anak kita tu, buku dia celah tiak kita tak jatuh. Lepas tu pula kita piak tempat-tempat yang tertentu yang boleh piak. Sebab itulah ambo masa zaman pergi guru disiplin, orang lain piak, budak suka baru depan kata sakit. Lepas tu juga awak nganyi main. Tapi kalau kata bunyi ambo nak piak,
Amo biasa aja piaknya, tidak kata akak tinggi, piak hotel. Ada kemudian kata, eleh kecil ustaz. Mari eleh kata. Kena sebutir tu tadi menonye. Nak lagi tasir. Nak buat lagi tasir. Sebab ia panggil apa kita niat bukan nak piak dia. Kita niat piak tu tadi ialah sebagai pengajaran untuk dia. Begitulah kita dengan anak. Kita piak tu tadi, bunyi kata piak atau saya kanak piak. Dak, Islam tidak ajar gitu. Sepanjang ia panggil apa, amo duk perhati. Kita orang Melayu ni tadi, mana boleh katakan boleh sebut Melayu Islam. Orang Melayu jak itu, orang tua zaman itu, di waktu pepatah simpulan bahasa ke peribahasa semua tu tadi tak boleh lari daripada agama, daripada Islam. Cuma mereka ni tadi tidak sebut hadis, tidak sebut Quran. Sebagai contoh, ingat budak-budak dulu, dekat-dekat nak ngorek, dia marah, duk main tanah, duk main gelawak dengan setan iblis. Naik atas rumah belakang. Jangan nak main tanah. Tutup pintu jendela, tutup pintu. Bila tengok dalam hadis, memang betul lah. Nabi suruh berada dalam rumah. Karena di antara maghrib dan isyak ni tadi, waktu setan cukup kuat. Maka Nabi sebut tutup semua pintu rumah, kecuali ruang yang mana sepatut terbuka, mana ada lubang angin. Kalau rumah kayu zaman itu ada lubang angin situ, lubang angin sini. Hak tu tak apalah. Hak penting pintu jendela tutup, pintu rumah tutup, semua duduk dalam rumah. Ini Nabi ajar kepada kita. Cuma orang tua zaman itu tak ertilah nak ayat hadis, nak ayat Quran. Tapi mereka amal. Apa hak tu guru ayat mereka amal. Tetamu mari di rumah, tak ada yang panggil apa gapa-gapa, akak air sejuk dah, akak air kosong. Kenapa? Karena ajaran Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Akak air kosong. Sebelum sapa air manis, sebelum sapa kuih, sebelum sapa seku. Bila lama lagi, tunggu nanok gula. Ini ajaran orang tua kita. Kerana mereka amal apa yang diajarkan oleh Tok Tugu, Tok Alim, walaupun mereka tak erti nak ayat hadis. Begitulah nak ayatnya bahawa sunnatullah, Allah Ta'ala nak bagi kepada kita kebajikan, maka Allah Ta'ala segerakan kepada kita tu tadi dengan kesusahan, dengan kepayahan. Apabila Allah Ta'ala nak bagi kepada kita kebajikan, masalah menyeksa Tuhan akan hambanya dalam dunia ini. Sesungguhnya manusia itu tiada lepas daripada salah kepada Tuhan, malaikat anbiya dan mursalin. Kita ni bukan nabi dan bukan rasul, maka kita bukan maksum. Kita ni tadi la yakhlu minal khata'i wan nisyan.
tidak sunyi daripada melakukan silap dan salah dan lupa. Maka oleh kerana itulah, apabila Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita, Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita, maka Allah Ta'ala bagi kepada kita bala, ataupun diberi ujian, ataupun dia beri musibah, ataupun dia beri kepayahan, kesulitan. Maka tiap-tiap orang yang salah itu mustahak seksa ke atasnya. Dan manusia yang beruntung baik itu diseksa Allah daripada dunia ini, iaitu diturunkan yang bala terkadang pada dirinya, atau pada anaknya, atau pada isterinya, atau pada hartanya, atau lainnya, supaya seksa Tuhan itu mengkafarah ia akan dosanya yang diperbuatnya. Tujuannya ialah Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Setelah Allah Ta'ala hapuskan dosa kita, Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Setelah Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita, Allah Ta'ala angkat darjat kita, dengan syarat kita kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita mengeluh, kita marah, kita nyupuh, bukan pahala kita boleh. Apa boleh ke dia? Boleh dosa. Kita boleh kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itulah ia panggil apa? Kita kena sabar. Sebab itu kaedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena redha. Kan kita ni tadi sebagai hamba Allah. Apabila kita sebagai hamba Allah, nak tak nak, kita kena terima. Kita kena terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tadi. Lebih baik ia panggil apa, kita susah atas dunia hari ni, tetapi di akhirat kelak kita senang-senang. Sebagaimana mengingat budak-budak dulu, orang tua apabila tengok kita susah, tak apa awal susah lah ni, ngaji sungguh, walaupun susah ngaji gitu gini, ngaji sungguh, sabarlah ngaji, sesok senang. Itu atas dunia. Atas dunia. Pelajar-pelajar sekolah yang dia belajar, dia bersungguh-sungguh, berjaya masuk universiti, dapat ijazah, maka ia panggil apa? Senang, cerah masa depan. Itu di segi ia panggil apa? Ikut hukum adat. Terutama zaman itu tahun 80-an, habis universiti, orang panggil kerja. Nah, ayatnya bahawa atas dunia kita boleh nampak dah, apatah lagi di akhirat kelak. Biarlah ia panggil apa, kita terpaksa menghadapi pelbagai ujian Allah. Kita terpaksa menghadapi kesusahan, kesulitan, kepayahan. Ia penting di akhirat kelak kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita susah, tetapi kita tetap mentaati perintah Allah Ta'ala. Kita tengok bagaimana Asia, isteri Fir'aun, susah jadi isteri kepada seorang raja yang zalim ni tadi. Tapi dia faham sebagai hamba Allah, dia tidak lari daripada menjalankan tanggungjawab dia. Kenapa? Kerana dia faham hamba Allah.
Sebab itulah bagaimana kisah berlaku. Kamu tengok kisah ni bila, tapi nak ayatnya bahawa suami dia tu tadi buat macam-macam ke dia. Ibarat kata gak suami dia ni adik sikit pada Firaun. Bapa mu sebut gitu, muka jahat telajak. Gapo dia tak buat ke bini dia? Lala kali tok laki dia menengung. Bapa menengung. Dah habis pesing dah dia buat ke bini dia. Tapi bini dia tu tadi tetap menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Tak ada nak ngamuk, tak ada nak pergi jumpa tu email tok qadi, tak ada. Akhir sekali tok lelaki ni tanya, bapa dia buat macam-macam pun bini dia ni tadi supaya tak ada apa-apa. Tidak kata ngamuk, tidak kata giripuk, gigi tu, gigi ni, tak ada. Jadi apabila ditanya isteri dia, dia kata, isteri dia jawab mana? Dia kata, saya ni lama dah pecing jadi pada isteri apa? Tak lagi dia pecing jadi bini aku. Dia kata, saya ni tadi hamba Allah. Jadi Allah Ta'ala sudah bagi, sudah dia panggil apa? Membuat ketetapan. Saya ni isteri apa buat saya gini. Saya sebagai hamba Allah, kok mana apa? Kena hadap. Biarlah saya susah lah ni, yang penting saya tetap menjadi hamba Allah Ta'ala, ia taat pada perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah. Dia faham, biarlah susah atas dunia ini. Sebab itulah kita melihat para sahabat, walaupun mereka ni tadi terlalu susah, sehingga kaya pangapa beberapa hari tidak makan, sehingga kaya disebut dalam sirah apabila Nabi bagi salam alaikannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Para sahabat alaikannya ni tumbang. Dah berapa hari dah tak makan. Nabi bagi salam alik kiri pula, alik kiri tumbang. Dah banyak hari dah tak makan. Nabi sampai kat batu perut. Kita zaman kita ni tadi susah-susah pun tak ada sampai kat batu perut. Tak ada ia panggil apa kerana susah tu tadi. Hari ni makan dah dok minum air hari ni. Ada kita jumpa. Hari ni tak makan ke sekara kita, tak ada go tu, tak ada go ni, tak ada ngerok dengan air pahit ya kita. Ada kita jumpa kita. Ada. Susah setang mana pun ada boleh makan. Tetapi sahabat ni tadi mereka boleh sabar, boleh redha, boleh menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ia panggil apa begitu susah, begitu serba kekurangan, apabila siapa masa untuk berjihad, dia dah kata, oh dah lah susah, kena perang pula. Tak ada. Apabila Nabi gapo hak Nabi suruh, mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu nak menunjukkan bahawa kesabaran mereka, walaupun mereka susah. Dan apa yang nak jelaskan di sininya ialah, janganlah kita rasa apabila kita menghadapi masalah kau masalah kau ni, kesusahan kau ni, nyakit kau ni, kita rasa bahawa Allah Ta'ala tak sayang kita. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang kita,
Mana bukti saya? Allah Ta'ala nak bagi pahala kita. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Sebagaimana Imam Ghazali menimbulkan persoalan, bapa Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sedangkan waris-waris kita, adik-beradik kita, jiran kita, sahabat kita, hak sebaya dengan kita, hak lebih muda daripada kita, berapa ramai dah mati. Bapa kita tak mati-mati lagi. Kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala sayang kita. Bapa Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala nak kita bertaubat. Allah Ta'ala nak bagi peluang lagi kita. Antaranya ialah Allah Ta'ala bagi masalah kepada kita. Apabila kita boleh sabar, maksudnya ialah bukan kata sabar ada cokoh, tak buat gapo-gapo. Dah kata kena sabar kan? Pakai tak gak geri. Bukanlah gitu. Hak patut kalau sakit, hak patut pergi jumpa doktor, patut berubat. Hak patut makan. Siapa tak ismaya. Mana menjalankan kehidupan seperti biasa sebagai hamba Allah. Bukan ia panggil apa duk ada cokor duk dia tak buat gapo-gapo. Bukan maksud sabar ke tu. Dan kita melihat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka ini ujian mereka begitu teruk. Kalau nak bandingkan dengan kita, Nabi Ayub alaihissalam berapa lama dia sakit? Siapa isteri kata berdoa lah apa? Tu bahasa kita lama royak tu. Dia jawab guana, dia kata lama dah. Beratus tahun dah aku sihat. Baru apa tahun je aku sakitnya. Banyak tahun dah aku sihat. Aku malu nak berdoa. Sedangkan kesakitan yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah ada pada mana-mana manusia. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepayahan, kesakitan begitu teruk. Kalau Nabi demam 2 kali ganda panah daripada orang biasa. Kita kata kita demam panah, Nabi 2 kali ganda panah daripada kita. Patut Allah Ta'ala tak sayang ke Nabi kita. Dah Allah Ta'ala demam tu. Dah. Bukan Allah Ta'ala tak sayang. Jadi begitulah kita. Jangan kita rasa bahawa Allah Ta'ala tak sayang kita apabila Allah Ta'ala wi sakit, wi masalah, wi musibah. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kita. Allah Ta'ala nak kita kembali kepada Dia, kembali dalam keadaan mendapat keredaannya, kembali kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak dia tu tadi mendapat keburukan, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah. Dan apabila dikehendaki Allah Ta'ala dengan seorang hambanya itu akan kejahatan, nescaya ditahannya daripadanya dengan dosanya hingga disempurnakan dengan dia pada hari kiamat. Jadi kita pilihlah kita nak hak mana. Nabi bagi tahu kalau Allah Ta'ala nak seseorang hamba dia tu tadi terus menerus mendapat kejahatan,
Maksudnya ialah hidup dia tu tadi penuh dengan dosa. Dosa dia tu tadi tidak terampung. Maka kata Nabi, ditahannya daripada dosanya hingga disempurnakan dengan dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala tidak buat gapo-gapo ke dia, sehingga dosa dia tadi tidak terampung, tidak terhapus. Bila jadilah gitu, jawab dia gak tentulah neraka. Wal'ayazubillah min salik. Sebab itulah ia panggil apa? Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia takut. Takut ia panggil apa? Apabila tidak adanya kesusahan, kepayahan tu tadi, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala tasih hapuskan dosa dia. Bukanlah bermakna ia panggil apa? Kata ulama, apabila kita reda dengan ujian Allah Ta'ala, maka kita berdoa. Bukanlah gitu. Tak perlu kita berdoa, tetapi ialah apabila diberikan kesusahan, kepayahan, penderitaan, ialah kita sabar. Karena Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita, dan Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada kita apabila kita kembali kepada dia. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita dengar pada malam ini dapat menjadi pedoman kepada kita dalam kita meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita boleh faham, kita dapat amalkan dan dapat sapa pada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam ini, dan memohon banyak kemaafan kalau ada tersalah kata, silap kecek, meminta maaf banyak. Wallahu alam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma aghnina bil ilmi, zaina bil hilmi, akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minasy syiqaq, nifaq, as-silaq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.